salam sejahtera kepada Miss Nur Faradiana binti Rosli serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Siti Haisa binti Abdul Halim, nama matrik 276978 daripada subjek Kenegaraan Kumpulan R. Tajuk saya adalah Sistem Ekonomi Masyarakat Melayu Tradisional. Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional terbahagi kepada dua, iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi komersial. Pertama sekali, saya akan menghuraikan mengenai ekonomi tradisional. Sejak dahulu lagi, tanah Melayu telah dikenali oleh pedagang dari India sebagai Surbana Bumi, yang bermaksud bumi emas. Ini kerana hasil bumi tanah Melayu kaya dengan pelbagai sumber galian seperti emas dan perak. Kedudukan tanah Melayu yang strategik dari segi geografi juga menjadi daya penarik dan tumpuan kepada kegiatan perdagangan. Ini membuktikan bahawa sejak dahulu lagi, masyarakat Melayu telah terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional bersifat pelbagai, iaitu sara diri, separa sara diri, ekonomi komersial dan perdagangan. Konsep ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional merujuk kepada kegiatan ekonomi yang hanya cukup untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan menyara keluarga. Kegiatan ekonomi jenis ini juga dikenali sebagai ekonomi sara diri serta merupakan kegiatan asas dan kegiatan utama bagi masyarakat pada masa itu. Kegiatan ekonomi ini tiada pengkhususan dalam pekerjaan. Masyarakat boleh melakukan pelbagai pekerjaan pada masa yang sama seperti petani, nelayan, penternak dan pembuat sampan. Tiada pembahagian kerja kecuali berdasarkan jantina dan umur. Peralatan tradisional digunakan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Misalnya, bubu, tangguk, lukah, serkak dan jala khusus digunakan bagi menangkap ikan. Kegiatan ekonomi ini berskala kecil, ianya tidak menghasilkan sesuatu keperluan untuk orang lain. Hanya apabila adanya lebihan, barulah ada aktiviti penjualan. Ekonomi sara diri. Ekonomi sara diri bermaksud hasil pengeluaran digunakan untuk memenuhi keperluan sendiri sahaja. Lebihan pengeluaran akan ditukar dengan barang-barang keperluan lain. Pengamalan ekonomi sara diri disebabkan beberapa faktor, iaitu alat-alat tradisional digunakan seperti parang, cangkul, tenggala, dan saiz tanah kecil dan tenaga buruh tidak mahir. Hasil pengeluaran adalah rendah dan cukup untuk menampung keperluan keluarga sahaja. Antara kegiatan yang dijalankan ialah pertanian, iaitu padi sawah di Kedah, Kelantan dan Melaka, serta padi bukit di lereng bukit oleh orang asli. Tanaman sampingan seperti pisang, ubi kayu, keledek, tebu, sirih yang ditanam di sekeliling, serta menternak binatang seperti ayam, itik, lembu, kambing, kerbau untuk bekalan makanan dan bekerja di sawah. Meramu seperti mengumpul damar, rotan, buluh dan ubat-ubatan, serta menangkap ikan air tawar dan air masin. Ekonomi separa sara diri. Ekonomi ini terdapat di Kedah dan Perlis. Hasil pengeluaran padi dijual ke negeri-negeri lain, contohnya Pulau Pinang. Tanah yang dimiliki oleh Sultan dan rakyat dibenarkan untuk mengerjakan tanah tersebut. Pertanian komersial. Di Johor, sistem kancu dijalankan. Pada 1840-an, orang Cina dibawa masuk untuk mengerja ladang gambir dan lada hitam. Mereka diberi surat sungai, iaitu hak untuk menanam lada hitam dan gambir di sepanjang sungai. Hasil dipasarkan melalui Singapura. Tanaman kopi secara besar-besaran di Selangor, Perak, Negeri Sembilan dan Johor oleh pedagang Eropah. Perlombongan. Perlombongan diusahakan oleh pembesar-pembesar Melayu dengan menggunakan buruh-buruh Cina seperti di Taiping, Larut dan Sungai Ujong.
Terdapat perkongsian antara pembesar Melayu dengan tauke-tauke Cina untuk memajukan pelombongan biji timah. Contohnya Ngah Ibrahim dengan Ketua Kongsi Gelap Perak. Perdagangan antarabangsa. Ianya berpusat di Melaka dan Pulau Pinang sebelum diambil alih oleh Singapura selepas tahun 1820-an. Ianya menyebabkan orang Melayu terdedah kepada sistem ekonomi kapitalis. Kegiatan ini juga dijalankan di Terengganu pada tahun 1830. Alat-alat tradisional yang digunakan untuk bertani. Alat-alat tradisional seperti cangkul, parang dan tenggala serta ketiadaan tenakan seperti lembu dan kerbau yang mencukupi untuk melakukan kerja-kerja pembajakan yang berat. Kegiatan ekonomi tradisional dijalankan untuk mendapatkan bahan makanan dan hasil lain untuk memenuhi keperluan harian. Masyarakat tempatan pada masa ini tidak menggunakan teknologi moden. Alatan pertanian adalah mudah dan tradisional, iaitu penggunaan haiwan atau binatang dan manusia tanpa teknologi moden. Saiz tanah pertanian. Masyarakat Melayu memiliki saiz tanah dalam ukuran yang kecil sahaja. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu tidak dapat menghasilkan pertanian yang berlebihan, hanya mampu untuk sistem sara diri dan memenuhi keperluan seharian mereka. Petani di sesetengah negeri diminta menyerahkan 1/10 daripada hasil mereka kepada golongan pembesar serta memenuhi tanggungjawab tradisi. Jika pengeluaran yang dihasilkan adalah bertambah, maka sumbangan kepada golongan pemerintah juga terpaksa ditambah. Sejak abad ke-15, corak ekonomi masyarakat peribumi memasuki era komersial. Ini disebabkan golongan pemerintah seperti Sultan dan pembesar sudah lama bergiat dalam perdagangan dengan India, Siam, Pegu, China, Tanah Arab dan kerajaan serantau. Bukti hubungan dagangan dalam kalangan masyarakat peribumi dengan rangkaian perdagangan antarabangsa membuktikan ekonomi tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersifat terbuka dan tidak sepenuhnya berciri tradisional. Penggunaan wang dalam kegiatan ekonomi. Pada zaman dahulu, antara barang berharga yang diterima sebagai wang dalam urusan jual beli ialah logam berharga daripada emas, perak, tembaga atau timah yang berbentuk ketul, keping atau dibentuk seperti binatang. Misalnya tampang buaya berbentuk buaya kecil, bapa ayam berbentuk ayam jantan, jongkong tampang bentuk 4 segi dan shilling yang mempunyai nama pemerintah. Urusan jual beli dijalankan di tempat yang tertentu. Mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi bercorak komersial biasanya berniaga di pasar atau luar dari pelabuhan dengan menggunakan perahu atau kapal kecil.
Itu sahaja penerangan mengenai sistem ekonomi masyarakat Melayu tradisional daripada saya. Sekian, terima kasih.